Kita akan masuk ke topik yang membawa ke hadapan semula peranan GLC dalam memajukan ekonomi negara. Mungkin ramai yang tidak sedar apakah peranan GLC. Betul. Hari terbuka GLC pernah diadakan. Dan, apakah mungkin peranan GLC bergerak ke hadapan dalam membantu Malaysia kembali berdiri megah setelah 2 tahun kita berdepan dengan Ya, GLC dan juga Khazanah. Oleh itu hari ini kita bersama dengan Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad, Datuk Amirul Faizal Wan Zahir. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Seperti mana tadi Terence katakan, hari terbuka yang diadakan baru-baru ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada mereka yang tidak berkesempatan untuk menghadirinya, apa di antara pengisian suatu hari tersebut? Mula-mula sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kerana menjemput saya ke Selamat Pagi Malaysia, kepada penonton-penonton sekali. Dan hari terbuka GLC itu diadakan 3 minggu yang sudah. Dan siapa yang tak dapat mengunjung tu terlepas jugalah ada sikit. Hari itu lebih kurang 20 syarikat yang telah ada hadir yang membuat pameran di situ. Termasuk syarikat pelaburan GLC seperti Khazanah jugalah. Jadi kalau tengokkan tujuan ini telah dianjurkan oleh Kementerian Kewangan. Tujuan diadakan untuk mendidik orang ramai apa peranan GLC ataupun Government Link Company, syarikat berkaitan kerajaan. Dan kalau tengokkan memang peranan ini memang banyaklah. Kalau nak disebutkan satu persatu memang akan ambil masa yang lama. Tapi dan setiap syarikat pelaburan berkaitan pun agak berlainan peranan dia. Jadi Khazanah ini ditubuhkan pada tahun 94. Dan matlamat ditubuhkan Khazanah ialah untuk memegang equity milik kerajaan. Kalau tengok perusahaan yang telah diswastakan pada tahun 90-an seperti Telekom Malaysia, Tenaga Nasional kan. Selepas disenaraikan, pegangan saham tu dipegang oleh Khazanah. Dan seiring dengan masa, kalau tengok tujuan Khazanah, dia pegang saham ni dan untuk meningkatkan nilai lagi, dan dari situ kita lupuskan, divest, kita jual, lepas tu kita melabur balik kepada sektor-sektor untuk membangunkan kerajaan. Dari itu dari segi komersial itu yang kami buat. Jadi sekarang kalau tengokkan kami ada milik Telekom Malaysia sebagai contoh, Tenaga Nasional, Malaysia Airports, Malaysia Airlines, Plus Highway, CIMB dan macam-macam lagi lah. Jadi kalau tengok syarikat berkaitan dengan kerajaan ini yang milik berkaitan dengan Khazanah, mereka pula ada peranan mereka seperti TM. TM peranan mereka adalah untuk mengadakan broadband access kepada semua premis-premis yang ada di Malaysia ni. Memang kalau tengok dari skim My Digital atau jendela, memang ada sasaran untuk dapatkan 70% daripada premis akan diberikan broadband oleh TM sebagai contoh. Dan inilah peranannya. Dan itu peranan komersial ya. Ada juga peranan yang bukan komersial. Yang bukan komersial ni sebagai satu syarikat berkaitan kerajaan, kami perhatian kepada pelanggan-pelanggan kami dan juga rakyat mereka. Sebagai contoh, kami juga mengeluarkan beasiswa ataupun latihan pekerjaan sebagai MyStep pun kami keluarkan juga. Kami juga dalam masa COVID baru-baru ini ataupun masa banjir, kami juga ada gabungkan dengan syarikat-syarikat GLC untuk tolong siapa mangsa yang terjejas akibat banjir. Pernah ada juga kami buat. Jadi peranannya memang luas. Itulah. Walaupun begitu, syarikat-syarikat GLC ini juga ada diterbitkan saham dan ada disenaraikan di pasaran saham. Jadi market forces ataupun kuasa pasaran ada memberi kesan kepada setiap perniagaan yang dijalankan oleh GLC. Jadi sejauh mana keseimbangan itu di antara aspirasi kerajaan dan juga fungsi-fungsi ekonomi syarikat itu sendiri? Itu memang terima kasih Terence kerana tanya soalan itu. Sebab kalau tengok macam syarikat GLC, kalau nak tengok pihak kepentingan syarikat-syarikat, tak kisah syarikat GLC ataupun mana-mana syarikat, pihak kepentingannya ialah pemegang saham dan juga pelanggan dan juga staf juga, employee. Jadi kalau nak usahakan syarikat itu, dia kena ikutlah, kena buat kena mencapai matlamat objektif ketiga-tiga pihak kepentingan ini. Jadi kalau macam
contoh saya sebutkan sebagai contoh lah. Ini syarikat Farm Fresh yang telah baru-baru disenaraikan. Ya. Khazanah ada miliki sebahagian daripada saham tu, minoriti, bukan penuh. Dan ini kira-kira syarikat di mana dia adalah main peranan dia entrepreneur punya syarikat. Tapi kalau tengok nak usahakan bisnes ya syarikat ni, bukan sahaja nilai saham dapat meningkat dengan tinggi untuk mendapat keuntungan kepada pemegang saham, tetapi dari segi pelanggannya semua dapat dairy, fresh milk, susu segar yang belum pernah ada dekat Malaysia lah sebelum ni kan. Kalau tidak pun kena bercampuran kan. Itu satu. Yang kedua, kalau tengok kan daripada segi agensi yang ada, mereka di luar bandar di mana kami dapat pekerjaan baru kepada orang-orang agensi yang mengedarkan Farm Fresh. So inilah satu contoh di mana walaupun kita imbangkan kepentingan untuk pemegang saham dan ekuiti untuk meningkatkan, tapi juga ada dapat memberi impak kepada sosial. Itu di antara kebaikannya kepada pemegang saham dan juga kepada masyarakat khususnya. Tapi macam tadi ada Datuk menyebut mengenai bagaimana pada hari terbuka JLC 2022 itu memberikan penekanan kepada program latihan kepada masyarakat. Mungkin Datuk boleh perincikan apa di antara latihan dan juga insentif yang diadakan daripada Hazan. Terima kasih Afrika. Memang dijangkakan hari itu memang dijangkakan ramai orang muda lah datang, para siswazah untuk datang, yang terutamanya mengenai pekerjaan, ya. Dan program yang kami adakan pada hari itu ialah program di mana kami Khazanah My Step program, di mana kami ada 15 pengurus untuk melaksanakan program ini yang ada pada hari itu, di mana pengunjung dapat yang belum dapat kerja, graduan yang ada diploma yang belum lagi mendapat kerja dan selama 3 bulan, mereka boleh bagi resume dan untuk menyertai latihan My Step program. Dan saya cerita sikit pasal My Step program ni. Program ni bagi latihan selama beberapa minggu ataupun 3 bulan. Dan setelah mendapat latihan itu, mereka akan ditempatkan di jangka masa pendek di pihak swasta, dan syarikat di pihak swasta ataupun di syarikat berkaitan dengan khazanah. Untuk bekerja selama 6 bulan ataupun 8 bulan ataupun 12 bulan kan. Itu supaya mereka dapat latihan bakat pengalaman bekerja dan juga latihan yang selari dengan apa yang industri yang perlu. Jadi itulah satu proses di mana kami dapat menempatkan sesiapa graduan yang belum lagi dapat kerja. Selain itu juga ada unsur keusahawanan yang ditekankan supaya bukan saja mereka mampu untuk menjadi pekerja tapi juga mampu untuk hasilkan pekerjaan satu hari nanti. Ya. Jadi Datuk, seterusnya mungkin kita boleh beri tumpuan kepada pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan GDRN dan pengubahsuaian ke arah bentuk GDRN itu. Silakan. Terima kasih. Jadi GDRN ni pada permulaannya dia sebenarnya dikira rangkaian tindakan bencana GLC ataupun GLIC atau GLC Disaster Recovery Network, GDRN. Tapi masa mula itu dia cuma tertumpu kepada nak tolong masa bencana, masa berlaku krisis. Dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, jadi skopnya diperluaskan lagi. Diperluaskan di mana bukan sahaja untuk jalinan kemanusiaan seperti bantuan bencana, tapi untuk jalinan ilmu dan jalinan sejahtera sekali. Dan ini sebenarnya selaras dengan apa yang GLC masih buatlah. Itu memang GLC masih laksanakan semua ini. Jadi kalau nak tengokkan, jadi saya dengan lebih lanjut lagi dari segi jalinan kemanusiaan, GDRN ini kalau masa bencana, saya nak bagi latar belakang sikit. GDRN sebenarnya telah mula pada tahun 2014 lagi. Dan setiap kali berlaku banjir, syarikat-syarikat GLC bergabung dan memberi satu dana untuk membantu sesiapa mangsa yang terjejas. Bukan sahaja dari segi wang ataupun keperluan, tapi dari segi aset dan juga volunteer, sukarelawan, semua banyak tolong. Jadi
memang setelah setiap tahun berlaku dia jadi satu sistem lah, jadi satu sistem di mana dia akan buat dengan lebih terurus, kita bantuan dengan lebih terurus. Jadi kalau kita meluaskan skop ni kepada jalinan ilmu ataupun jalinan sejahtera, bermakna syarikat-syarikat GLC ni lebih terurus lagi, dia punya lebih coordinated lah dia punya pertolongannya. Dan ini insya-Allah akan lebih impact lah kepada masyarakat. Selain daripada program latihan dan juga penempatan seperti MyStep yang ditawarkan oleh pihak Khazanah, kita juga difahamkan ada juga beasiswa yang ditawarkan. Ini yang menarik sebenarnya. Kita nak tahu juga apa beasiswa itu sebenarnya, Datuk. Terima kasih. Beasiswa ni sebenarnya macam Khazanah ni, kami mulakan beasiswa ni sejak pada 2006 lagi. Dan tujuan kami beri beasiswa ni adalah untuk membangunkan modal insan di Malaysia lah. Memang banyak beasiswa. Salah satunya beasiswa lepasan SPM, di mana ada beasiswa watan untuk penempatan di universiti-universiti di tempatan, beasiswa global, universiti-universiti yang ternama di luar negara ada juga, beasiswa lestari untuk siapa yang telah mendapat ijazah sarjana muda untuk peringkat sarjana pun ada juga. Okey. Dan ini adalah contoh di mana kami memberi beasiswa, dan saya nak ceritakan sikit sebab ini yang buat kami bangga untuk majukan lagi perkara ini. Baru-baru ni ada pemegang beasiswa Yayasan Khazanah. Dia sebenarnya daripada anak Sabah daripada Tanjung Aru. Dan ibu bapa dia pun dia anak bongsu, dan ibu bapanya telah bersara, dan ada berniaga kecil-kecilan untuk saraan keluarga mereka. Dan alhamdulillah nama dia Karisma Wong. Karisma dengan gigih, dengan semangatnya dapat beasiswa melalui A-levels, dan alhamdulillah telah diterima memasuki Harvard University. Bayangkan, Harvard University. Okey. Jadi setiap tahun Harvard University 61,000 orang mohon dengan strata dunia, tapi ini beasiswa anak Sabah, dan dengan beasiswa kami dapat tempat di situ. Jadi yang buat kami banggalah macam mana kita boleh membinakan modal insan di Malaysia. Ya? Dan actually macam-macam lagi. Actually dari segi media pun ada juga. Peluang untuk kami tu. Itu. Faham? Seterusnya kalau kita lihat peranan GLC dan Khazanah adalah bertumpu pada impak sosial juga di dalam negara. Tapi apakah harapan Datuk melihat kepada potensi syarikat-syarikat GLC seperti Farm Fresh yang disebutkan Datuk tadi untuk mengembangkan pasaran mereka ke luar negara supaya dapat juga turut menyumbang kembali kepada Malaysia? Betul. Jadi itu contoh yang bagus. Contoh yang bagus sebab pada permulaannya ialah untuk mengembangkan dia punya pasaran di Malaysia, tapi bukan setakat Malaysia saja. Sebab kalau nak tengok kan, kalau sudah berkembang memang menjadi lazim supaya dia mencari pasaran yang lain di serantau di Malaysia, seperti di Philippines. Kalau ikut Farm Fresh memang ada Singapura yang paling senang sekali untuk akses, ataupun di negara Philippines. Itu adalah sebagai contoh yang syarikat ini boleh membangun untuk menjadi syarikat yang antarabangsa. Kami juga ada syarikat berkaitan, iaitu syarikat Axiata. Axiata kalau di Malaysia memang orang ramai kenal Celcom sebagai Celcom. Di Indonesia Excelcom Indo. Ataupun di mana-mana tempat di Cambodia pun ada, di Nepal pun ada. Itulah satu syarikat di mana kami membangunkan supaya mereka menjadi syarikat yang multinasional antarabangsa, yang kuat ya. Jadi sebenarnya banyak inisiatif dan juga program termasuk beasiswa tadi yang ditawarkan kepada orang ramai di bawah Khazanah dan juga GLC ini. Jadi kita saja sebenarnya kena mencari ruang dan juga peluang itu. Dah ada depan mata, ambil, jangan tak ambil. Terima kasih banyak-banyak Datuk Amirul Faizal Wan Zahir, pengarah urusan Khazanah yang sudah berhad kerana sudi bersama dengan kita hari ini untuk berkongsi apa sebenarnya yang ada dalam Khazanah. Memang Khazanah betul dalam Khazanah. Khazanah betul, dan telah memangkin perkembangan Malaysia sebenarnya dengan cara yang begitu tersusun, dan boleh diakses oleh semua sebenarnya. Kalau melawat ke laman sesawang mereka, banyak sebenarnya informasi yang ada di sana yang boleh anda dapat sendiri.